Bismillahirrahmanirrahim. Sekali ini kita akan menyambung subtopik yang kedua. Kita akan bercakap tentang hubungan etnik di Malaysia ketika era kolonial. Dan dalam subtopik ini kita akan membicarakan tentang beberapa perkara kecil seperti yang pertamanya beza antara pluraliti dan juga pluralistik. Kita akan memperkenalkan apakah dia era kolonial dan ciri-cirinya, dan juga kita akan memperincikan tentang pembentukan masyarakat majmuk di era kolonial di negara kita Malaysia. Secara umumnya, hubungan etnik di Asia Tenggara dicirikan dengan dua jenis bentuk hubungan. Yang pertama ialah pluraliti dan yang kedua ialah pluralistik. Jika dalam bab ataupun subtopik yang sebelum ni kita ada menyebut bahawa Kesultanan Melayu Melaka ialah simbol ataupun lambang masyarakat, pluraliti masyarakat, maka dalam bab ini, dalam era kolonial, ciri yang membentuk era tersebut ialah hubungan jenis pluralistik. Apakah beza antara pluraliti dan pluralistik? Apakah ciri persamaan antara pluraliti dan pluralistik? Ciri persamaan antara pluraliti dan pluralistik ialah kedua-dua ciri ini membuktikan atau menggambarkan fenomena wujudnya pelbagai etnik, pelbagai bangsa, subetnik di suatu kawasan yang hidup secara bersama. Secara umumnya, wujudnya masyarakat yang majmuk, yang pelbagai. Namun ciri pluraliti ialah satu fenomena di mana kemajmukan itu berlaku dengan semula jadi. Rakyat datang ataupun pendatang-pendatang tiba ke tempat itu dan mereka datang bersama keluarga dan duduk tetap di situ. Mereka dapat duduk bersama, berkongsi, berakomodasi dan juga bersedia untuk berkongsi ciri-ciri dan budaya yang sama, lalu membentuk kehidupan yang ataupun hubungan berbentuk akulturasi, asimilasi dan amalgamasi. Ini adalah ciri pluraliti. Ianya berlaku secara semulajadi, ia datang dengan tanpa paksaan, dan ia juga membentuk implikasi daripada hubungan tersebut ialah budaya kepelbagaian budaya. Manakala ciri pluralistik pula, ianya merupakan satu fenomena di mana kepelbagaian itu didatangkan secara paksaan. Yang bermaksud etnik-etnik bangsa itu didatangkan menerusi cara seperti membawa datang hamba, membawa datang tanpa kerelaan dan juga persetujuan daripada penduduk asal untuk menerima kedatangan pendatang-pendatang tersebut. Ini ciri pluralistik. Begitu juga antara ciri pluralistik juga ialah ianya tidak bersedia, rakyat itu tidak bersedia, pendatang-pendatang itu sendiri tidak bersedia untuk kekal menetap di situ. Mereka masih lagi merancang untuk berpindah, sama ada untuk kembali ke tanah asal ataupun berpindah dari tempat yang telah mereka ditetapkan ataupun ditempatkan. Mereka mahu ke tempat lain untuk mencari kehidupan yang lain. Dan implikasi daripada hubungan berbentuk pluralistik ini ialah ketidaksediaan untuk berakomodasi, ketidaksediaan untuk berakulturasi dan juga berlakunya ketegangan, diskriminasi dan juga pembezaan sama ada terhadap penduduk asal ataupun terhadap kelompok minoriti yang datang ke daerah ataupun tempat tersebut. Baik, sekarang saya akan memperincikan sedikit berkenaan dengan pluralistik. Pluralistik yang kita maksudkan ialah hubungan masyarakat pelbagai bangsa di tanah Melayu selepas kehadiran penjajah. Penjajah telah membawa masuk secara tanpa kerelaan pendatang-pendatang dari China dan India untuk kepentingan ekonomi mereka. Dan apabila berlaku ketidakrelaan daripada penduduk asal, kita boleh katakan pluralistik itu terbahagi kepada dua dimensi.
Pertamanya ialah pluralistik ruang fizikal di mana rakyat pendatang telah dimasukkan tanpa kerelaan penduduk asal dan pendatang tersebut pula tidak mempunyai keinginan untuk kekal menetap di situ. Begitu juga ruang epistemologi berlaku paksaan apabila kolonial, khususnya penjajah, mempunyai cara mereka untuk menetapkan cara rakyat berbudaya dan juga cara rakyat melakukan urusan harian mereka dalam kerangka faham barat tentang kehidupan. Falsafah timur tidak lagi diraikan dengan meluas yang menyebabkan berlakunya pertembungan budaya. Ini adalah sedikit pendetailan terhadap apa yang saya telah terangkan tadi di ruang fizikal. Pluralistik ruang fizikal, berlakunya kemajmukan rakyat di ruang fizikal dan ianya berlaku di negara-negara yang lain, bukan sahaja di Tanah Melayu, berlaku di Asia Selatan seperti India, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka dan Nepal. Tetapi di Tanah Melayu secara khusus berlakunya kemajmukan yang sangat-sangat ketara apabila pendatang didatangkan dari dua daerah yang sangat berbeza, Asia Selatan dan juga daripada Asia Timur, orang-orang Cina dan juga orang-orang India. Dan mereka telah memenuhi ataupun duduk secara majmuk pluralistik di Tanah Melayu. Adapun ruang epistemologi bermaksud satu pemaksaan terhadap cara pemikiran barat dan juga berlaku juga pluralistik cara pemikiran yang berbeza. Orang Cina misalnya kekal dengan cara fikir orang Cina, orang India berfikir dalam kerangka pemikiran orang India dan tidak berlakunya hubungan akulturasi epistemologi tersebut, menyebabkan berlakunya ketidaksamaan dalam pemikiran dan dalam masa sama berlaku pemaksaan untuk berfikir secara pemikiran penjajah. Walaupun telah berlaku pemaksaan tersebut, tidak bermakna penjajah telah berjaya untuk menukar terus cara pemikiran tersebut kepada satu cara pemikiran sebagaimana cara pemikiran barat, yang mana kita akan lihat dengan detail dalam penerangan-penerangan lanjut. Sekarang kita akan mendetailkan tentang subtopik yang kedua, iaitu pembentukan masyarakat majmuk era kolonialisme Inggeris. Negara kita Malaysia sebelum kedatangan Inggeris pernah dijajah oleh kuasa-kuasa lain seperti Portugis, Belanda dan juga kita juga di beberapa buah negeri pernah dijajah oleh Siam. Penekanan kita bagi kepada pembentukan masyarakat majmuk era kolonialisme Inggeris kerana kesannya masih lagi membekas dan juga mempunyai kesan langsung terhadap kemajmukan yang berlaku pada masa kini. Berikut ialah perkara yang kita akan perincikan dalam subtopik ini. Kita akan memperincikan tentang era kolonialisme itu dan juga kita akan mendetailkan tentang pembentukan masyarakat majmuk era kolonialisme yang terdiri daripada prinsip-prinsip yang mereka amalkan, dasar-dasar mereka, struktur pemerintahan, kependudukan yang berlaku pada waktu tersebut sehingga kini dan juga implikasi kesan daripada prinsip dasar, struktur dan kependudukan tersebut. Sekarang kita akan membicarakan tentang era kolonial secara ringkas. Sebagaimana kita maklum, Melaka dan Tanah Melayu sebelum kedatangan Inggeris pernah dijajah oleh Portugis dan Belanda. Sewaktu kedatangan Barat ke Tanah Melayu ketika itu, mereka sedang menghadapi peperangan salib melawan tentera Muslimin yang berada di Barat dan juga berada di Timur Tengah. Begitu juga kita dapati bahawa gagasan ataupun slogan yang dibawa oleh penjajah Barat ketika itu ialah 3G, iaitu Gold, Glory and God. Gold menunjukkan bahawa kehendak mereka datang ke arah timur untuk mendapatkan komoditi yang termahal ketika itu, iaitulah rempah ratus, yang mana perdagangan rempah ratus dikuasai oleh orang Islam, khususnya pedagang Arab. Jadi mereka hendak datang ke sini mencari apa yang mereka cari, mencari bahan dagang mereka, iaitulah gold, kekayaan. Dan glory ialah kemegahan yang bersifat kebangsaan, sama ada bangsa Portugis,
bangsa Belanda, bangsa Sepanyol dan seumpamanya. Dan God pula membawa slogan bahawa mereka datang ke sini untuk menyebarkan agama Kristian khususnya dan juga untuk menewaskan dan mengalahkan agama-agama lain dan khususnya agama Islam yang menjadi musuh kepada Barat ketika itu, ekoran perang salib yang sedang berlaku. Walau bagaimanapun, ketika waktu kedatangan Inggeris, keadaan di Barat telah banyak berubah. Tentunya zaman penjajahan itu mengambil masa yang lama, kita telah dijajah untuk tempoh lebih daripada 500 tahun. Sewaktu itu, beberapa peristiwa yang besar telah berlaku di Barat. Antara peristiwa besar tersebut ialah modernisme, sekularisme dan juga revolusi industri. Keadaan tersebut telah mengubah cara fikir dan juga slogan serta pendekatan yang digunakan oleh British khususnya dalam penaklukan mereka dan juga penjajahan mereka di Tanah Melayu. Kalau kita lihat dalam idea sekularisme berlaku pengasingan antara agama dan juga pemerintahan ataupun politik secara khususnya krisis yang berlaku antara gereja dan juga antara rakyat dan juga raja-raja telah menyebabkan agama diasingkan dan disingkirkan dari urusan seharian. Begitu juga bila datang ke sini, agama tidak lagi menjadi keutamaan utama walaupun ianya masih ada tetapi ia diletakkan secara berasingan. Keutamaan British lebih kepada kuasa dan juga kepada ekonomi. Dan pelebaran kuasa tersebut ataupun yang kita namakan koloni, kita dapat lihat menerusi usaha British untuk mendapat dan juga menakluk jajahan tersebut menerusi pelantikan Governor di negeri-negeri yang telah dijajah dan juga pelantikan residen secara paksaan untuk menasihati raja-raja berkenaan dengan urusan pentadbiran. Dan juga apa yang berlaku, sistem politik yang berlaku di Britain seperti parlimen dan juga pengasingan kuasa telah diaplikasikan di Tanah Melayu. Dan apabila kita sebut era kolonial itu, kita tidak dapat nafikan peristiwa ataupun sejarah kemasukan pendatang secara gerombolan yang besar baik daripada China ataupun daripada India yang didatangkan untuk tujuan ekonomi. Mereka telah didatangkan semata-mata untuk tujuan ekonomi, bekerja sebagai buruh dengan harga yang murah dan kemewahan tersebut dibawa pulang ke negeri penjajah iaitu ke Britain. Sekarang kita akan bercakap pula tentang pembentukan masyarakat majmuk di Tanah Melayu era kolonialisme Inggeris. Terdapat 5 elemen yang kita akan bicarakan iaitu prinsip, dasar, struktur pemerintahan, kependudukan dan implikasi kesan daripada prinsip dasar, struktur dan juga pemerintahan yang diamalkan oleh British. Dalam slide ini kita akan bercakap tentang prinsip dan dasar. Secara prinsipnya, British mengamalkan perkara-perkara yang berikut, iaitu yang pertama pemisahan agama negara daripada agama. Berbeza dengan pemerintahan zaman Kesultanan Melayu Melaka yang mengamalkan prinsip Islam dalam pemerintahannya, dalam undang-undangnya, di zaman pemerintahan Inggeris ataupun di zaman penjajahan Inggeris, perkara atau prinsip yang diamalkan ialah pemisahan negara daripada agama. Justru pentadbiran diserahkan kepada penjajah, pentadbiran negara diuruskan oleh penjajah dengan menerapkan dasar-dasar yang akan kita sebut nanti, dasar-dasar daripada kerangka epistemologi dan juga faham mereka terhadap nilai dan seumpamanya. Manakala hal ehwal agama dan adat istiadat Melayu dikekalkan di bawah kuasa sultan tanpa diganggu oleh penjajah. Namun terdapat usaha untuk menjadikan agama dan juga perkara berkaitan budaya itu sebagai perkara sekunder, perkara kedua berbanding nilai dan juga adat resam yang diamalkan oleh penjajah.
inilah yang dimaksudkan dengan koloni. Begitu juga dengan pengagihan kuasa, prinsip yang diamalkan ialah pengagihan kuasa antara kuasa kehakiman, eksekutif dan perundangan. Kuasa sultan tidak lagi mutlak sebagaimana zaman Kesultanan Melayu yang terdahulu. Dan wujudnya sistem federalism, sistem persekutuan di mana wujud Persekutuan Tanah Melayu dan Persekutuan Malaysia yang diwujudkan oleh British yang menggabungkan negeri-negeri yang asalnya dikuasai oleh sultan-sultan ke bawah satu bentuk pentadbiran seperti negeri-negeri Selat dan seumpamanya. Berlakunya pertembungan Islam sebagai agama dan para penganutnya dan negara kolonial sekular, dan ini membentukkan dualism di dalam bentuk pemerintahan ataupun kemajmukan yang cuba diwujudkan oleh British. Dari segi dasar yang diterapkan oleh kuasa koloni, kuasa penjajah ini, kita dapati ada beberapa dasar utama yang tentunya berlainan daripada dasar-dasar yang digunakan oleh Kesultanan Melayu yang dibina di dalam epistemologi atau kerangka fikir Islam. Antaranya ialah dasar ilmu, dasar pentadbiran, dasar ekonomi dan dasar pendidikan. Semua dasar-dasar ini telah disekularkan, diasingkan antara agama dan juga pelaksanaan dasar-dasar tersebut. Dan juga nilai-nilai juga telah dibentuk dalam kerangka nilai falsafah modernism seperti nilai-nilai menjadi perkara yang relatif. Tidak lagi perkara yang baik semestinya menjadi baik dan tidak lagi perkara yang buruk semestinya menjadi buruk sebagaimana yang ditakrifkan oleh agama. Dalam kerangka ilmu, kaedah ataupun dasar yang diterapkan oleh penjajah ialah penekanan terhadap ilmu sains kerana zaman itu ialah zaman modernism. Sistem pentadbiran juga ialah sistem pentadbiran yang memisahkan antara negara dan agama. Nasihat-nasihat agama tidak lagi menjadi keutamaan. Begitu juga sistem yang diambil ialah sistem yang diamalkan di negara barat. Dan dari segi ekonomi juga kesan daripada revolusi industri menyebabkan British datang ke sini untuk mendapatkan hasil mahsul negara ini, maka penekanan diubah daripada ekonomi berbentuk pertanian sara diri kepada ekonomi industri dan perdagangan. Dan begitulah bagaimana datangnya pendatang-pendatang digunakan sebagai atau dikerah sebagai buruh untuk bekerja di ladang-ladang seperti ladang getah, ladang sawit dan juga di lombong-lombong seperti lombong biji besi dan juga biji timah, yang mana hasil mahsul ini semuanya dibawa kembali ke Britain. Dan juga terdapat pengasingan dalam sistem pendidikan, terdapatnya sekolah Inggeris dan sekolah agama. Pendidikan yang dibezakan dari segi keutamaannya dan juga diberikan pembezaan dari segi kelayakan untuk mendapatkan kerja dan seumpamanya. Dari segi sistem dan struktur pemerintahan, sekiranya kita lihat dalam slide ini, kita dapat lihat pendekatan yang dibawa oleh British ialah memisahkan di antara agama dan negara. Negara ditadbir oleh pentadbir sekular, iaitu yang mengasingkan terus perkara-perkara yang bersifat agama yang dianggap oleh British, dianggap oleh mereka sebagai perkara-perkara yang nonsens, yang tidak saintifik, yang khurafat, yang tidak sewajarnya dimasukkan dalam pemerintahan. Manakala hal ehwal agama ini terus diletakkan di bawah kuasa Sultan-Sultan Melayu yang secara tidak langsungnya sebenarnya telah mengecilkan kuasa-kuasa sultan daripada memiliki kuasa mutlak terhadap pentadbiran dan seluruh hal ehwal rakyat. Sekarang kuasa sultan hanya tertakluk kepada perkara yang berkaitan dengan agama dan adat-adat resam Melayu, dan mereka, yakni sultan-sultan, dipaksa menerima nasihat residen-residen dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan ekonomi dan lain-lain yang berkaitan dengan pentadbiran. Dan ialah kerajaan juga telah memisahkan di antara negara dan agama dalam pelbagai bidang
seperti dalam bidang kehakiman, dalam bidang ekonomi dan pendidikan dan seumpamanya. Seterusnya kita akan bercakap tentang kependudukan dan juga implikasi di waktu masyarakat majmuk yang dibentuk era kolonialisme Inggeris. Berbeza dengan kependudukan ketika Kesultanan Melayu Melaka di mana kedatangan pendatang adalah dengan sukarela dan mereka datang menetap dan juga berasimilasi, berakulturasi dengan budaya setempat. Ketika kemasukan ataupun ketika zaman pemerintahan kolonial Inggeris, British telah membawa masuk buruh daripada China secara besar-besaran dan juga mereka telah bawa masuk daripada India. Bahkan kemasukan secara paksaan tersebut telah menyebabkan bilangan penduduk pada waktu itu, penduduk asal menjadi minoriti berbanding dengan penduduk ataupun pendatang yang telah dibawa masuk oleh British. Dan seperti yang dinyatakan, British telah mengagih-agihkan bangsa-bangsa ini mengikut keperluan ekonomi. Ada yang kerjanya di buruh, ada yang kerja di sebagai pelombong dan petani, peladang dan seumpamanya, menyebabkan berlaku segregasi dan tidak berlaku interaksi antara kaum dan etnik. Maka setiap kaum kekal dengan agama, bahasa, budaya dan cara hidup tersendiri. Dan ini adalah bentuk yang kita sebut pluralistik yang diamalkan oleh kuasa British. Pluralistik ini juga telah menyebabkan implikasi dan implikasi tersebut memberi kesan kepada hubungan etnik di tanah Melayu ketika itu. Dan antara implikasi yang berlaku ialah pemisahan agama daripada politik, pentadbiran, undang-undang, ekonomi dan pendidikan. Kecenderungan ini adalah disebabkan oleh pemikiran sekular dan juga kapitalis yang diamalkan oleh British ketika itu. Mereka melihat agama sebagai perkara yang karut dan juga tidak mementingkan nilai-nilai yang ada dalam agama tersebut, di samping mereka memberi keutamaan kepada membolot kekayaan yang berada dan juga hasil mahsul negara ini untuk dibawa pulang ke Britain, di samping mahu memaksakan satu cara, satu budaya iaitu budaya British dan budaya Britain di tempat-tempat yang dijajah mereka yang kita namakan sebagai usaha koloni, mewujudkan koloni. Jadi mereka turut memperkenalkan sistem pentadbiran persekutuan, membataskan kuasa sultan dengan memperkenalkan konsep raja perlembagaan dan mereka telah membataskan undang-undang Islam dan memperkenalkan pula common law British. Kemajmukan yang kita sebut tadi tidak terhad hanya berlaku di Semenanjung. Bahkan British juga telah membawa masuk pendatang-pendatang berupa buruh ke negeri-negeri selain daripada Semenanjung seperti di Sarawak dan juga di Sabah. Tentunya Borneo belum lagi menjadi sebahagian daripada Malaysia, tetapi apa yang hendak dimaksudkan dari penerangan ini ialah satu cara kemajmukan dan juga hubungan etnik yang diwujudkan oleh sistem yang diamalkan oleh kolonial Inggeris. Kesimpulannya, British menerapkan kaedah pluralistik, bukannya kaedah pluraliti yang mengakibatkan pengasingan dan tidak membentuk kesepaduan di kalangan rakyat dan juga penduduk yang berada di dalam negara tersebut. Walau bagaimanapun perkara ini tidaklah mutlak, masih lagi terdapat kelompok-kelompok yang ataupun kita boleh kata masih lagi terdapat hubungan yang berlaku, interaksi yang berlaku antara etnik-etnik tersebut walaupun tidak dilakukan secara prinsip ataupun dasar yang dilaksanakan oleh British, dan kesan daripada interaksi inilah yang telah membantu kepada pengekalan budaya Timur dan juga usaha ke arah membentuk kesepaduan usai ataupun selepas daripada pembentukan negara Malaysia dan selepas daripada keluarnya penjajah daripada tanah jajah mereka, iaitulah Malaysia dan Tanah Melayu dan Semenanjung yang akhirnya membentuk Malaysia. Sekian dulu subtopik yang kedua
dalam bab kedua dan kita akan sambung dengan teori-teori yang melatari potret hubungan etnik di Malaysia.